forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu batal lesen beras bekas naib Presiden MCA salah Ketua Pemuda UMNO. Saya baca detail sikit. Bekas naib Presiden MCA Datuk Seri Tiang Liang Ke menyela tindakan seorang Esko Melaka kerana membuat ugutan batalkan lesen penghilang sekiranya tidak mahu menjual beras tempatan dengan harga yang ditetapkan kerajaan. Okey, mari kita dengar respon dari Datuk Kamal Amir. Dia akhirnya tengok komen macam biasa. Apa jadi permasalahan? Saya bersyukur kerana kita ada seorang pemimpin dari anak muda. Itu Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Dr. Akmal. Dia sendiri turun ke kilang-kilang yang memproses padi untuk beras. Jadi nampak agaknya tindakan beliau ditegur oleh Timbalan Presiden MCA. Saya rasa tak sepatutnya kita dalam satu ukhuwah tak payah nak tegur. Jadi nampak sangat mereka mencari publicity yang bukan-bukan. Sebenarnya tindakan Dr. Akmal itu adalah kerana kedegilan kilang. Mereka tidak mahu membuat packaging, yang mengakibatkan harga beras sukar diperoleh, bekalan beras sukar diperoleh. Beras tempatan lah saudara, sebab mereka lebih berminat menjual beras yang import kerana untungnya lebih. Sedangkan beras tempatan cuma untungnya 50 sen satu kampit. Itu keadaannya. Sebab itu, menurut beliau yang juga sebagai Esko Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka, dia kata kalau tak tahu apa isu sebenar dan kalau tak tahu keperitan rakyat di bawah, lebih baik diam daripada bercakap. Itu balasannya tu saya bersetuju pandangan beliau. Jadi nampak sangat mereka ni kurang cerdik. Kerana katanya tanggungjawab beliau adalah menjaga kepentingan rakyat, bukan menjaga kepentingan tokeh-tokeh besar. I don't care, katanya. Saya rasa semangat anak muda beginilah. Sebab dia terjah terus. Mungkin tidak disenangi oleh naib Presiden MCA, Datuk Seri Tin Lian Ke. Mereka mungkin nak menjaga kepentingan tokeh-tokeh besar. Jadi kita sekarang ni, saya bersyukur anak muda kita sebagai Ketua Pemuda dan beliau sebagai Esko, dia mempunyai otoriti untuk pergi ke kawasan-kawasan yang memproses beras. Alan Chua, terima kasih atas kiriman bunga ros kepada saya, Alan Chua. Tak, ini keadaan saudara. Sebab kita bukan bermusuh. Tetapi dia kata, kenapa kau tak buat? Dia kata, tak apa beruntung, rugi semua. Kalau rugi, dia cakap juga, kalau rugi tak apa, pulang balik pada kerajaan. Biar kerajaan mengambil alih. Jadi apakah itu satu kesalahan? Maka beliau sebab itu dia kata, kalau tak tahu pokok pangkal cerita, jangan campur. Ini urusan di Melaka. Jadi Datuk Seri Tin Lian Ke, jangan nak buat kenyataan bukan-bukan. Kita dalam satu ukhuwah. Kita dalam satu pasukan. Bila anak muda, Ketua Pemuda pergi tempat tu, kita kena sokong. Bukan kita mengkritik. Itu keadaannya saudara. Bagaimanapun, saya bersyukur juga sebagai usahanya selaku Esko Kerajaan Negeri, beliau telah pun membangunkan projek Perintis. Itu penghasilan benih variety padi M297. Ini untuk menampung keperluan pesawah di Melaka. Jadi selaku Esko Kementerian Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, projek yang telah pun dibangunkan sejak beberapa bulan yang lalu membabitkan kawasan sawah seluas 10 hektar. Jadi setelah itu, projek rintik ini berjaya katanya untuk meluaskan usaha penanaman padi dan memastikan pesawah di Melaka mendapat bekalan benih secukupnya. Katanya sekarang ni boleh daripada benih padi sebut variety M297, pesawah boleh menghasilkan padi 3 kali untuk setahun. Alhamdulillah. Saya haraplah, because Datuk Akmal ni selain dia pergi terjah, dia tengok kilang-kilang yang masih lagi enggan untuk bekerjasama dengan kerajaan, dia juga mengusahakan supaya warga di Melaka kembali pada sektor pertanian. Syabas. Saya benda yang baik, kita kata baik, saudara. Ini tiba-tiba MCA duk mencelah apa hal. Jangan cari gaduh. Baik, saudara. Sekarang ni heboh satu Melaya yang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melakukan rombakan kabinet. Itulah cerita, orang lain tak ada. Kita ni kadang-kadang, sebab itu saya katakan, orang kita ni suka sangat cerita politik. Tak habis-habis. Kalau setahun tu saudara, sepanjang tahunlah berpolitik. Sekarang ini dah timbul pula isu. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melakukan rombakan kabinet. Ganti menteri tu tak ganti.
Kita je saudara, sebenarnya tak ada pun. Menteri ni akan diturunkan, menteri yang akan ditukar, kerana orang tak bekerja. Matlamat je tak ada, cerita politik, tak habis-habis. Sebab itu hari ini Menteri Komunikasi dan Digital, Saudara Fahmi Fadzil, dia kata tak ada perbincangan. Tidak ada perbincangan kabinet hari ini sama tentang rombakan. Tapi apa yang dibincangkan hari ini apabila dipengusikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah bagaimana untuk menyelesaikan masalah kehidupan rakyat, berhubung soal untuk mendapatkan bekalan beras, bekalan makanan dan keterjaminan makanan. Bukan dibincangkan soal pelantikan, rombakan kabinet. Itu keadaannya saudara. Jadi ada masing-masing. Bagaimanapun hari ini, bila orang dah banyak bertanya, jadi Saudara Ibrahim pun mulalah berteka-teki. Biasalah saudara. Perdana Menteri, bila wartawan tanya, betul ke ada rombakan kabinet yang akan dilakukan? Dia senyum. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Maka orang pun mula membuat spekulasi. Itu yang berlaku dari dulu lagi saudara. Waktu saya jadi wartawan dulu pun kadang-kadang begitulah. Perdana Menteri buka saja cerita, maka jadikan bahan berita. Jadi sebab itu dia memberi bayangan, akan mempertimbangkan. Memang pun sekarang ni Menteri Perdagangan Dalam Negeri, saudara Allahyarham Datuk Seri Salihuddin Ayub telah pun meninggal dunia dan ada kekosongan. Kekosongan itu perlu diisi. Jadi soalnya bila nak mengisi terpulang. Ada kata selepas pelangai, dulu katanya selepas pilihan raya di Pulai. Pulai dah selesai. Sekarang ni akan pilihan raya di Pelangai pula. Jadi kadang-kadang begitu membuatkan spekulasi. Saya rasa begini saudara, tak ada keberuntungan pun untuk kita bercakap. Lebih baik kita membicarakan macam mana nak meningkatkan ekonomi kita. Itu lebih baik saudara, daripada kita bercakap orang ni jadi menteri, orang tak jadi menteri, orang ni keturun. Tak habis-habis. Saudara Angah Faiz dia kata rombakan kabinet tak apa. Ni ada puak sibuk-sibuk nak buat rompakan kabinet. Itu lagi masalah. Aduh, saya tak mana saudara. Jadi masalah sekarang ni, kita tahu siapa pun jadi menteri sekarang ni, kerana ini zaman sukar. Negara berada dalam keadaan zaman sukar. Bukan saja negara kita, satu dunia. Saya nak cakap bukanlah saya nak mempertahankan, tak saudara, tapi kita kena berpijak di bumi nyata. Amerika sendiri sudah pun berkali-kali menaikkan kadar faedah dan sebagainya. Dan besar kemungkinan untuk menambahkan lagi sebab mereka juga dalam keadaan terperangkap dengan sektor ekonomi. Begitu juga negara-negara besar. Tapi kita di negara kita ni, negara kita kecil saudara. Jadi kalau kita sibuk bercakap soal politik tanpa memikirkan soal ekonomi, macam mana nak membangunkan ekonomi, susahlah kita. Dan sekarang ni saudara, ekonomi kita siapa pun macam tempat Datuk Seri Mat Sabu sebagai Menteri Pertanian. Indonesia sendiri pun sekarang mengalami masalah. Memang mereka kecukupan, bukan tak cukup berasnya. Tetapi mereka risau apabila 19 buah negara yang selama ini Pak Jokowi, kerajaan Indonesia membeli beras dari negara tersebut, 19 negara sudah pun menutup pintu dulu. Nanti dulu katanya. Jadi seriau lah. Walaupun beras cukup di Indonesia, tapi kantung store mereka. Bagaimana dengan kita? Memang menurut kata Abang Mat Sabu, bahawa kita cukup untuk 5 bulan akan datang. Tapi bagaimana lepas 5 bulan? Dan apakah beras-beras daripada luar ini datang masih lagi dalam keadaan terkawal? Kalau tak terkawal, harganya melonjak. Kita dapat tahu harga-harga beras import memang tinggi. Dan kalau kerajaan nak bagi subsidi, nak sama rata dengan harga yang harga beras tempatan, waduh, berbilion pula lagi. Itu keadaannya. Saudara, itu yang harus dipikirkan. Saudara. Jadi isu beras ni saya haraplah agar soal soal perubahan kabinet, rombakan kabinet, kita tunggu je lah saudara. Memang pun sebab orang mengatakan sebab sekarang ni KSU sudah pun bertukar. Ada 5 orang ketua setiausaha telah pun berubah kementerian. Apakah akan berlaku? Jadi KSU adalah pentadbir kerajaan. Ketua setiausaha kementerian itu mereka pentadbir, menteri lain. Jadi saya haraplah jangan kita pedor sangatlah isu tentang kabinet ni. Saya bila orang tanya, saya tak tahulah. Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi dia menjawab. Adalah mungkinlah dalam pertimbangan. Dah jadi news pula dah. Sebab itu saya melihat kenyataan pengurusi Badan Perhubungan UMNO Pahang. Itu Datuk Seri Wan Rusti, Wan Ismail. Beliau yakin bahawa calon Barisan Nasional boleh memenangi pilihan raya kecil di DUN Pelangai. Kerana
apa yang bakal dilakukan oleh calon tersebut adalah untuk menyambung tugas-tugas yang telah dilakukan oleh Allahyarham Datuk Johari dan juga mantan Menteri Besar Pahang Datuk Anang Yaakob. Jadi atas keyakinan inilah rasanya bahawa pengundi-pengundi di Pelangai akan meneruskan tradisi menyokong calon Barisan Nasional. Bagaimanapun dia mengingatkan Jentera Parti kena bekerja keras. Sebab tak boleh leka. Hari ini macam-macam cerita. Walau bagaimanapun saya agak tertarik apabila mantan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Ismail Sabri, beliau juga begitu yakin bahawa Datuk Seri Amiza Adam merupakan anak jati Felda Cemomoy dan merupakan calon tepat untuk memberi kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya kali ini. Selaku mantan Perdana Menteri, Datuk Ismail Sabri berkata ini kerana hampir separuh daripada keseluruhan 16,456 pengundi berdaftar di Dun Pelangai merupakan warga Felda iaitu Felda Cemomoy, Felda Sungai Kemahal dan Felda Sungai Kemasul. Jadi beliau yakin. Atas keyakinan itulah dia mengatakan bahawa 50%, lebih kuranglah 50% pengundi datang dari wakil Felda. Jadi berdasarkan rekod daftar pemilih Suruhanjaya pilihan raya katanya terdapat 7,983 pengundi di 3 Felda iaitu 48.5%. Ia dah hampir 50% terdiri daripada keseluruhannya pengundi-pengundi Dun Pelangai. Datuk Seri Ismail Sabri yang juga ahli Parlimen Bera berkata sebab Bera juga bersebelahan dengan kawasan Dun Pelangai saudara. Dan sebagai anak Felda, katanya Datuk Amiza amat memahami keluh kesah warga tanah rancangan itu. Dan pemilihan anak Felda sebelum ini juga terbukti memberikan kelebihan buat Barisan Nasional seperti yang berlaku di Parlimen Paya Besar di Pahang dulu saya. Banyak tempat pada pilihan raya umum dulu BN kalah, tapi di Paya Besar oleh kerana Datuk Muhammad Syar Abdullah anak peneroka Felda, dia mendapat undi yang baik katanya. Jadi ahli Parlimen Paya Besar tu dia datang daripada anak Felda dan pengundi-pengundi Felda memberi sokongan begitu kuat padanya. Sementara itu, Datuk Ismail Sabri berkata Jentera Barisan Nasional pada PRK Dun Pelangai harus menjadikan platform media sosial sebagai senjata utama dalam berkempen. InsyaAllah, saya juga telah pun akan berada di Pelangai, saudara. Mungkin dari Sabtu mendatang ini, saudara. Hari Jumaat, Sabtu, saya akan berada di sana. Dan saya agak tertarik hati dengan kenyataan Datuk Seri Muhammad Sabu. Dia kata kalau bolehlah semangat perpaduan parti dalam kerajaan perpaduan pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram perlu diterjemahkan sepanjang kempen pilihan raya kecil Dun Pelangai. Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kerjasama kukuh yang terjalin antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional telah menjadi bukti kukuh bagaimana kerjasama itu boleh memastikan perjuangan rakyat dilaksanakan. Saya agak tertarik apabila calon, kita nak dengar juga apa kata kenyataan calon. Calon daripada UMNO Barisan Nasional, Datuk Amiza Abu Adam, dia kata bahawa dia berusaha kalau dia menang nanti, dia mahu menjadikan Pelangai sebagai pintu gerbang ataupun gateway ke Pahang. Itu merupakan impian beliau sebagai calon kali ini. Katanya ini kerana Pelangai saja, bukan perangai ya. Pelangai mempunyai potensi yang luas untuk dipromosikan sebagai pusat agro pelancongan dan tempat hentian bagi mereka yang melalui kawasan itu untuk ke kawasan pantai timur ataupun ke selatan tanah air. Ia memang Pelangai dia bersebelahan dengan kawasan Negeri Sembilan dan juga Bera. Itu dia tengah-tengah. Tapi di hujung lah, di Negeri Pahang dipanggil hujung Pelangai saja. Sepanjang perjalanan dari Karak masuk ke Pelangai, memang ada pelbagai produk. Katanya. Kita di sini ada durian telemong. Baru saya tahu kalau dapat cari bagus juga, saudara. Di Pelangai ada sejenis durian namanya durian telemong. Orang kata durian dari raup yang sedap. Tapi kalau cuba makan, percayalah, durian telemong lagi power katanya. Calon wakil rakyat kita ni, dia nak promosikan durian telemong. Jadi mereka yang hadir dalam kempen pilihan raya, carilah durian telemong di Pelangai. Kerana katanya kita juga ada banyak inap desa dan ladang-ladang cantik yang ada pemandangan cantik. Boleh healing. Waktu pagi kawasan ini sangat sejuk, memang nyaman.
Demikian katanya. Sebab itu, dia berharap untuk menjadikan pelangai sebagai pintu gerbang ke Pahang. Ini juga adalah merupakan cetusan idea waktu dia bersama dengan Allahyarham Datuk Seri Johari Harun dulu, sebelum terjadinya pesawat terempah di Shah Alam. Arwah dah bagi satu plan katanya dengan jelas. Baginya dia mengharapkan pelangai ini ialah pintu masuk dan keluar ke beberapa negeri. Jadi saya nak tambah nilai dalam itu. Pelbagai pelangai gateway merupakan impian saya. Kita mesti ada satu benda yang istimewa. Ia juga boleh memberikan pulangan pelaburan kepada orang yang melabur, kerana kita ada satu kerana katanya kita ada satu daya tarikan untuk datang berbelanja di sini, insyaAllah. Okey tuan-tuan, saya baca detail sikit lagi lah. Menerusi perkongsian di Facebook, Liangke menyifatkan tindakan dilakukan Dr. Akmal Saleh yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Merlimau itu sebagai sesuatu yang jelek dan tidak wajar. Ini benar-benar jelek dan tidak wajar. Ini bukan Little Napoleon, tetapi mengingatkan saya kepada pegawai yang kejam pada zaman Maharaja Feudal, katanya. Seluruh ini itulah video berdurasi 3 minit 24 saat yang menunjukkan Ketua Pemuda UMNO itu menerjah operasi sebuah kilang beras dan memberi ambaran kepada pihak penghilang yang gagal mematuhi arahan dikeluarkan oleh kerajaan. Macam-macam dia orang ada pula orang tukang bela penghilang ni. Sepatutnya kena bela lah. Orang yang susah ni, orang yang biasa ni yang nak pakai beras tempatan. Macam-macam lah Tiangka ni. Kita menyokong penuh lah tindakan Ketua Pemuda UMNO ni yang menyerbu, yang menyiasat dekat kilang-kilang ni yang tidak mau packing beras tempatan ni. Okey. Mari terus menyokong kerajaan Persekutuan Nabi Muhammad Ibrahim. Assalamualaikum.